Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Puan Zarkarsi dalam masanya tiba-tiba muncul semula dengan kenyataan yang pastinya mengejutkan. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan telah menjadi member di dalam channel ini. Yang telah komen juga terima kasih. Bagi anda yang belum, dipersilakan saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah join member, anda special di dalam channel ini. Teruskan kekal dalam channel ini kerana saya akan memberikan goodies, giveaway, souvenir dan sebagainya. Kemarin sudah selesai round pertama. Kita sudah menghantar dan kita cuba untuk menghubungi Mary Haimi David yang sudah bersama dalam channel ini selama 11 bulan. Kita telah cuba untuk menghantar kepadanya t-shirt, souvenir, topi, cap dan sebagainya. Okey, jadi bermula Isnin ini satu lagi penghantaran yang saya akan hantarkan kepada member yang terpilih dan bertuah. Jadi kalau anda ingin merchandise, memang cantik, saya boleh tunjukkan kepada anda gambar yang bajunya. Okey, saya boleh tunjukkan kepada anda. Gambar bajunya memang cantik, menarik. Ini dia. Okey, harap boleh nampak. Tak berapa nak terang lah. Okey, sekali lagi, itu dia. The Twin TV. Cantik, betul-betul cantik. Lepas tu ada untuk stiker The Twin TV. Okey, dan ada juga stiker lagi panjang The Twin TV. Memang cantik. Okey, okey, baik. Sudah cukup untuk souvenir. Jadi kita teruskan. Puan Zarkarsi buat kejutan. KJ puji, tapi sepatutnya orang atas lah yang buat aduan, kata Puan Zarkarsi. Ahli Majlis Tertinggi MKT, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, iaitu Datuk Dr. Puan Zarkarsi, mempersoalkan dua ahli parti itu yang merujuk kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berkaitan isu usul tambahan. Menerusi satu hantaran di Facebooknya pada hari ini, beliau tidak pasti sama ada tindakan terbabit adalah satu keberanian atau ahli terbabit hanya dipergunakan oleh pemimpin atas. Wow! Ini satu spekulasi baru daripada Puan Zarkarsi yang membuka minda. Ini pasti akan membuka minda. Ya, saya pun baru terfikir. Setelah Puan Zarkarsi sebutkan ini, baru saya pun terfikir. Ada juga kebenaran apa yang Puan Zarkarsi kata ini. Ini memang satu kebenaran, keberanian. Adakah ini betul-betul kerana mereka berani atau ahli terbabit hanya telah dipergunakan oleh pemimpin atas? Wow, siapakah yang dimaksudkan oleh Puan Zarkarsi ini? Pemimpin atas. Siapa pemimpin atas itu? Puan Zarkarsi secara sinis memberi pujian diberikan kepada bekas Ketua Pemuda UMNO, iaitu Khairi Jamaluddin, supaya tidak menggunakan orang bawahan untuk menjayakan agenda mereka. KJ puji dua ahli UMNO yang buat aduan ke ROS sebagai berani dan waras. Ia berkaitan usul tiada pertandingan jawatan nombor 1 dan 2. Berani atau dipergunakan? Sepatutnya orang atas lah yang buat aduan. Itu baru berani namanya, kata Puan Zarkarsi. Katanya jangan guna orang bawah. Apatah lagi kalau bekas pegawai sendiri. Itu waras ke? Soalnya. Wow. Ini bekas pegawai sendiri siapa? Wow. Ini satu yang baru yang perlu difikirkan. Semalam Khairi telah memuji tindakan beberapa ahli parti merujuk isu satu usul yang telah diluluskan baru-baru ini ke ROS. Malah bekas Menteri Kesihatan itu juga menganggap mereka yang membuat laporan berkenaan sebagai ahli UMNO yang berani dan masih waras. Menurut Khairi, beliau yakin ROS akan mengambil tindakan sewajarnya susulan aduan yang dikemukakan.
Terdahulu ahli UMNO bahagian Kuala Nerus iaitu Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir dan ahli UMNO Negeri Sembilan Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom dilaporkan menghantar notis bantahan kepada ROS. Notis bantahan itu dibuat kedua-dua mereka selepas beranggapan bahawa usul tambahan berkaitan dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan UMNO. Pada 13 Januari yang lalu, Perwakilan Negeri Sembilan Muhammad Syukri Samsudin mengemukakan usul tambahan dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 bagi membolehkan jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Satu perkara yang sangat mengejutkan Malaysia semua adalah apabila Muhyiddin Yassin di dalam ceramahnya pada kempen pilihan raya, beliau menyatakan sesuatu perkara yang amat mengejutkan sehingga beliau disaman oleh Anwar Ibrahim. Dan selepas itu proses demi proses berjalan. Akhirnya ada yang terbaru ini mengejutkan sangat. Dan saya fikir ini satu perkara yang luar biasa. Dan adakah ini juga, ini soalan ya, ini soalan. Jangan salah paham, ini soalan bukan pernyataan. Adakah ini juga menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin memang mengaku ada melakukan percakapan ataupun mengatakan perbuatan itu? Walaupun begitu, ini jawapan Muhyiddin Yassin berkenaan dengan ceramah PRU 15 yang telah dia disaman oleh Anwar Ibrahim. Daripada malaysiagazette.com, ceramah PRU 15 tidak berunsur fitnah terhadap Anwar, kata Muhyiddin. Wow, sudah kena saman, baru sekarang kata itu bukan saman, itu bukan fitnah. Bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa bahawa ucapannya semasa ceramah di Grand Finale Perikatan Nasional di Padang Serai pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 tidak berunsur fitnah. Sebaliknya itu adalah satu komen yang adil, katanya. Pengerusi Perikatan Nasional itu mendakwa ucapan tersebut adalah sebahagian daripada kempen politik untuk menyokong seorang calon PRU 15 bagi kawasan Parlimen Padang Serai pada ketika itu. Dalam pernyataan pembelaan terhadap saman fitnah yang telah difailkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadapnya, Muhyiddin berkata Anwar sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan, Pemimpin Pakatan Harapan dan Perdana Menteri tidak harus tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang ditimbulkan olehnya semasa ucapan-ucapan politik. Plaintiff iaitu Anwar, katanya, sepatutnya secara terbuka dan sepenuh hati menjawab pertanyaan yang ditimbulkan dan menafikan sebarang dakwaan yang beliau dakwa sebagai palsu dakwa Muhyiddin. Menurut Muhyiddin, beliau dan Anwar adalah tokoh awam dan pemimpin parti yang sering berhadapan dengan dakwaan yang mungkin telah disalah nyata, disalah sebut atau diambil di luar konteks oleh media. Alamak, media pula disalahkan. Beliau mendakwa tidak mempunyai pengetahuan atau kawalan mengenai akaun TikTok di bawah nama berita kini 8 yang memuat naik video ucapan tersebut. Keseluruhan ucapan pada ceramah itu, kata Muhyiddin Yassin, telah diterbitkan semula di akaun Facebook saya di bawah nama Muhyiddin Yassin. Saya tidak secara pribadi mengawal atau memuat naik sebarang bahan ke akaun Facebook saya, dakwanya. Selain itu, Muhyiddin mendakwa beliau tidak mempunyai sebarang pengurusan, kawalan atau kuasa atas mana-mana penerbitan kenyataan dalam ucapan tersebut yang telah diterbitkan Malaysia kini bertajuk MB Aid to Muhyiddin, Anwar paid Ringgit Malaysia 1 as Selangor Economic Advisor. Dalam saman tersebut, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mendakwa pada 5 Disember yang lepas Muhyiddin, iaitu pengerusi PN, telah membuat kenyataan fitnah itu dalam satu ucapan semasa Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai di Taman Selasi Kulim sebagai menyokong calon PN iaitu Datuk Azman Nasruddin bagi pilihan raya umum ke-15 dengan ratusan pengunjung telah menghadiri ceramah tersebut. Sehubungan itu, Anwar menuntut Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, ganti rugi pampasan selain perintah injuksi untuk menghalangnya daripada terus menerbitkan
atau mengedarkan kenyataan fitnah yang serupa. Oke, so nanti saya akan ulas tentang perkara ini. Di video yang akan datang saya akan ulas semula apa pendapat saya dengan perkara ini. Adakah boleh disebut sebagai boleh dibiarkan begitu saja kerana menurut Muhyiddin Yassin itu bukan fitnah? Nanti saya akan ulas pendapat pribadi saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.